أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. InsyaAllah malam ni kita akan sambung lagi diskusi kita kitab Al-Khumainiyah yang ditulis oleh Said Hawa ni. Kita telah habis baca fasa yang pertama. InsyaAllah ini kita akan masuk fasa yang kedua. Fasa yang pertama ni berkenaan dengan akidah kepercayaan Syiah yang pelik, yang syaz, yang mana kemudiannya Khumaini turut berpegang ataupun menyebarkan kepercayaan-kepercayaan tersebut. Yang pertama, melampau di dalam kepercayaan mereka terhadap imam-imam mereka. Imam 12 lah. Yang kedua, mereka berpendapat Al-Quranul Karim sudah diubah, berlaku ubah suai. Ada Quran lain yang lebih ori. Quran hadar ini tidak original, sudah diubah. Yang ketiganya, pendirian mereka terhadap sunnah nabawiyah. Mereka tidak menerima sunnah kerana diriwayatkan oleh para sahabat. Yang keempat, pendirian kepercayaan mereka berkenaan dengan para sahabat ni. Di mana mereka percaya sahabat semua sudah murtad kecuali beberapa orang saja, dan mereka menolaklah, bahkan sehingga tahap mencela sahabat. Yang kelima, mereka mengurangkan ataupun memandang buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, mereka menyalahi ijma'. Yang ketujuh, pendirian mereka terhadap ahli sunnah wal jamaah. Dan terakhir, yang ke-8-nya, mereka melampau terhadap Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jadi hari ini kita akan masuk fasa yang kedua, iaitu sikap ataupun pendirian yang ganjil, pelik, syaz bagi fahaman Khumainiyah ni. Ada beberapa saja pendirian yang disebut ni, tak banyak dah, ringkas saja. Sebelum ni masuk bab-bab tu, disebut mukaddimah dululah. Telah disebut oleh Sultan Abdul Hamid di dalam biografi dia, catatan dia, bahawa pertembungan di antara Safawi dan juga Utsmaniyah tidaklah untuk kebaikan umat Islam, bahkan untuk kebaikan kekufuran dan orang-orang yang kafir. Ini disebut oleh Syekh Said Hawa, disebut oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid, sultan yang masyhur. Cuma dia tak sebut sini Sultan Abdul Hamid yang mana yang masyhur tu Abdul Hamid Al-Thani, yang kedua, yang sebahagian orang menganggap sebagai sultan terakhir Utsmaniyah. Tapi sebenarnya bukan sultan terakhir, ada lagi selepas pada tu sultan-sultan yang lain. Tapi dari segi sultan yang betul-betul berkuasa, Sultan Abdul Hamid lah yang terakhir. Lepas pada tu sultan macam berperlembagaan lah, ataupun tidak mempunyai kuasa penuh, kerana dikuasai oleh parlimen ataupun gerakan Turki muda. Jadi Sultan Abdul Hamid kata pertembungan di antara Safawi dan Utsmani tidaklah memberi faedah, tidaklah memberi kebaikan kepada umat Islam. Bahkan hak memberi faedah, memberi kebaikannya adalah kepada kekufuran dan juga orang-orang kafir. Itu yang dia sebut. Betul dia sebut ni. Sehingga ada kata-kata, ada orang kata, jika tidak kerana Safawi, nescaya Eropah tu sudah keseluruhannya akan jadi di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah, Utsmaniyah ni antara kuasa yang besar masa dipanggil apa, Golden Age, zaman keemasan dia tu. Dia ni kerajaan yang amat besar dan berperang dengan banyak kuasa Eropah. Kebanyakannya kalah lah, kalah kepada Utsmaniyah ni. Tapi akhir sekali terhenti di Austria, di Vienna. Jadi banyak siri pertempuran antara Utsmaniyah dengan negara-negara Eropah ni dalam rangka dia nak menguasai Eropah ni lah. Tapi dalam masa yang sama, Safawi yang berada di Iran juga
di Parsi lah, di Iran dan Iraq ni juga melancarkan peperangan terhadap Osmaniyah. Kalau kita tengok peta, kalau orang biasa tengok peta lah, dia akan nampak Iran ni duduk di sebelah timur Empayar Osmaniyah, manakala negara Eropah pula duduk di sebelah barat. Jadi timur dan barat dua-dua nak perang. Jadi askar ni terhad. Osmaniyah kalau nak perang dengan Eropah, dia akan hantar askar di sana. Jadi kalau berlaku peperangan orang timur pula, Safawi serai juga, dia terpaksa bagi dua askar dia, ataupun terpaksa tarik balik lah, terpaksa berdamai dengan Eropah ke, pasal nak perang dengan Safawi pula ni, tarik balik askar dia pergi ke timur pula. Jadi ganggu sebenarnya. Sebab itulah Sultan Abdul Hamid sebut pertembungan Safawi dengan Osmani ni tak ada faedah untuk orang Islam. Bahkan faedahnya untuk orang kafir, disebabkan ada Safawi ni lah menyebabkan orang kafir boleh nyawa. Kalau tidak, lemah lah diserang oleh Osmaniyah. Dan betul juga kata-kata yang masyhur disebut ni, kalau tidak kerana Safawi, nescaya seluruh Eropah jatuh ke tangan Osmaniyah. Kerajaan Safawi ni salah satu kerajaan Syiah lah. Syiah ni ada banyak kerajaan dalam sejarah ni. Kalau hari ni hak paling masyhur lah Iran lah. Republik Iran tu salah satu kerajaan yang dikuasai oleh Syiah. Jadi Safawi dengan Osmaniyah ni sepanjang sejarah dia beratus tahun lah berperang di antara satu sama lain. Kebanyakannya dimenangi oleh Osmaniyah, kadang-kadang dimenangi juga oleh Safawi. Tapi adanya Safawi, adanya penyerangan kucah daun oleh Safawi ni mengalih tumpuan fokus Osmaniyah terhadap Eropah. Ada kerajaan Safawi ni kerajaan Imam 12 seperti mana Iran pada hari ini. Dan mereka ni lebih ekstrim lagi kerana mereka menukar Iran daripada majoriti Sunni jadi majoriti Syiah. Siapakah ini? Hari ini Parsi, Iran atau Iraq asalnya dikuasai majoriti oleh orang Sunni. Tapi lagu mana boleh jadi Syiah? Siapakah ini tu? Bermula zaman Safawi. Kerana mereka ni menggunakan kekerasan dan paksa bunuh ulama-ulama Sunni, menyekat dakwah orang Sunni, kemudian memaksa supaya masuk Syiah. Kalau tidak, dia, macam-macam lah, dibunuh lah, dikenakan denda yang mahal, tinggi dan sebagainya. Jadi ada beberapa kali peperangan besar berlaku di antara Safawi dan Osmani, tapi kebanyakannya lebih kepada merebut Iraq. Jadi Iran tu pusat dia. Seperti mana Osmaniyah ni pusat di Istanbul, dan mereka ni banyak kali perangnya lebih kepada Iraq tu sendiri. Kalau Osmaniyah menang, dia ambil Iraq. Lepas tu kalau Safawi menang pula, dia ambil ke Iraq balik dia. Jadi duk bagi rebut Iraq tu. Jadi itu kata-kata mukadimah yang ditulis oleh Sayyid Hawa ni berkenaan dengan isu ni lah, pertembungan Sunni dan Syiah dalam sejarah. Jadi Sayyid Hawa kata kita berharaplah supaya orang-orang Syiah dan Sunni mikir erti ini, supaya tidak berlaku lagi peperangan di antara dunia Sunni dan Syiah. Fikirlah, Sultan Abdul Hamid sebut dulu tu, perang Safawi dengan Osmani ni menyebabkan tak ada faedah pada orang Islam, tapi apa boleh faedahnya orang kafir. Jadi mikir, dia kata, supaya tak berlaku lagi seperti mana berlaku zaman dulu. Tapi dia kata akan tetapi Khomeini ni telah menghidupkan balik permusuhan ni, pertembungan ni, yang mana menyebabkan berlaku keruh, berlaku masalah dalam kebangkitan Islam. Seperti mana kita sebut dah sebelum-sebelum ni, tahun 70-an 80-an ni zaman kebangkitan Islam. Orang pakat nak kepada Islam semula selepas daripada negara-negara Arab yang kebanyakannya berpegang kepada sosialis mulai nampak gagal. Isu Israel Palestin tak selesai. Jadi orang mula nampak sosialis tidak memberi penyelesaian kepada orang-orang Islam, tidak memberi kemuliaan kepada orang-orang Islam. Jadi mula cari ke lain, mula cari alternatif lain. Maka orang nampak Islam balik kepada Islam asal, barulah kita akan jadi kuat semula. Zaman tu zaman kebangkitan Islam. Semua orang nak Islamis. Dan ini zaman kejatuhan balik kebangkitan Islam ni. Orang nampak tak jadi, tidak menyelesaikan masalah juga, mula pusing ke sekolah semula. Kita tengok di negara-negara Arab lah, selepas daripada Arab Spring tu, lepas pada tu beberapa tahun kemudian mula berlaku balik
Orang nak semula hak sekolah dulu. Tapi sebetulnya aja. Tidak kata ekonomi kaum molek ataupun taraf hidup kaum molek serupa je sebenarnya. Cuma orang ni dia nampak salah lah. Dia cuba tukar sebab dengan harapan tukar tu akan mengubah nasib dia. Jadi dia kata Khomeini menghidupkan balik permusuhan lama, menyebabkan berlaku terbantulah kebangkitan Islam, dan juga berlaku tahalluf kerjasama, perjanjian bersama orang kafir, dan mematikan perkembangan dunia Islam dan juga mengubah hala tuju dunia Islam. Asalnya tak ada revolusi. Sebelum ada revolusi ni, semua tupu pada isu lain. Kalau kira sebelum ni kat Palestin lah, banyaknya masa tu. Jadi lebih pada bertembung dengan Barat. Tapi dengan adanya ni, orang tambah isu baru pula, bertembung Sunni Syiah pula, bertembung revolusi dengan hak asal, kerajaan asal. Jadi di atas sini ada juga kerjasama dengan orang kafir, seperti mana dululah. Seperti mana dulu menguntungkan orang kafir. Jadi kita tambahlah sikit antara kerjasama hak sehu lah, iaitu Iran kontra. Sebelum ni baca awal-awal mukadimah itu ada kita sebut sikit. Kita sebut sikit lagi pada hari ini. Jadi Iran kontra ni satu skandal besar yang dilakukan oleh kerajaan Amerika, presiden dia masa tu, menimbulkan kontroversi dalam kerajaan Amerika sendiri. Dia berlaku pada zaman peperangan Iran dengan Iraq. Iran dengan Iraq ni lepas daripada revolusi tu perang selalu. Saddam serang perang dengan Iran. Bermula tahun 80 sampailah tahun 88. Masing-masing mendakwa menang. Tapi lebih pada seri lah kita kata. Tak ada berubah banyak pun. Tidak kata siapa-siapa berjaya mengalahkan. Hak mati ramai tapi lebih kurang je. Betul tak ada berubah mana. Jadi dalam peperangan tu berlaku Iran ni antara pengguna besar senjata Amerika. Sebab sebelum tu Shah Iran tu sekutu Barat. Dia banyaklah beli senjata-senjata daripada Barat, beli kereta kebal daripada British, beli senjata-senjata jet daripada Amerika dan sebagainya. Jadi bila Iran perang dengan Iraq, menyebabkan senjata-senjata ni amat-amat diperlukan. Jadi hok beli dengan Amerika, British tu pakarlah juga, kena guna. Dan senjata-senjata ni dia memerlukan alat gati, memerlukan peluru. Tak ada peluru, tak ada alat gati, tak boleh nak guna. Jadi mereka terdesak. Dalam masa yang sama, dia tengah terdesak nak pada senjata-senjata ni, mereka tawar nak jual senjata kepada Iran. Jadi kalau kita memikir, pelik ni, dia musuh, Iran ni musuh. Bahkan awal-awal ni berlaku krisis tebusan, kedutaan mereka dikepung oleh orang-orang Iran. Tapi dalam masa yang sama boleh berlaku benda ni. Tengah-tengah perang, tengah-tengah lepas pada isu krisis tebusan kedutaan ni, mereka boleh memikir untuk jual senjata kepada Iran yang mana masa tu amat-amat memerlukan senjata-senjata ni. Dan lebih powernya lagi, mereka menjual senjata ni dengan cara kerjasama dengan Israel. Jadi Israel sendiri pun bekerjasama dengan Amerika untuk menjual senjata kepada Iran. Kalau Amerika nak pergi hantar, lambat makan masa. Orang beli online lah ni, beli barang-barang Cina, hodang dengan Shopee, berminggu juga nak sampai. Jadi daripada Amerika nak pergi ke Iran tu lama. Jadi nak suka cepat lagi mana? Dia pun ayat ke Israel, lagu ni lah mengatas stok dulu. Israel ni pengguna terbesar senjata mereka juga. Atas stok Israel, nanti siapa senjata mereka, gantilah hak tu. Dan Israelnya mengejutkan, Israel pun bersetuju. Israel menerima. Jadi jual lah senjata. Tujuan Presiden Amerika jual senjata kepada Iran ni kerana dia nak duit. Dia nak duit, dan duit tu, duit hasil penjualan ni, Iran bayar ni, dia akan salur kepada pemberontak kontra di Nicaragua. Sebab dia nak mengalahkan pemberontakan tersebut. Tapi masalahnya Iran pada masa tu di bawah embargo Amerika. Dia sendiri sekat Iran, dan dia kepeng orang lain supaya semua pakat yang nego dengan Iran, semua kena sekat Iran belaka.
tapi tiba-tiba dia sendiri pergi jual senjata ke Iran. Dan Kongres Amerika masa tu pun menyekat sebarang bantuan daripada diberikan kepada pemberontak kontra ni. Jadi dia gomor dua-dua. Kongres dia langgar, diri dia sendiri pun dia langgar juga dengan cara dia jual senjata kepada Iran. Dan dalam masa yang sama, Israel sendiri pun terlibat sama juga, bersubahat juga sekali. Jadi macam-macam lah senjata dijual. Dan kalau kira ni kerjasama yang kemudiannya menjadi kontroversi besar lah. Siapa jatuh presiden tersebut, tak ingat nama apa. Dan Israel sendiri bukan ni saja kerjasama yang dia buat untuk membantu Iran, walaupun kita kata secara tidak langsung lah. Sebab ni black op ni, senyap-senyap rahsia belakang tabir je. Tidak isytihad depan isytihad balah ni, kita balah kawan ni belakang orang pergi makan sekali, belanja pula. Selain daripada tu, boleh dah dikatakan juga Israel ada membantulah walaupun secara tidak langsung dengan menghentikan program nuklear Iraq. Iraq masa tu nak buat nuklear. Iraq kata dia nak buat ni untuk tenaga lah, seperti mana Iran dah buat hari ni lah. Buat nuklear ni untuk tenaga, bukan untuk buat bom. Jadi Iraq pun dakwa gitulah mula-mula, untuk buat tenaga, bukan untuk bom. Dan Iran pernah menyerang loji nuklear Soho ni, loji di Osirak, tahun 80. Sebab perang dah ni, dia pun serang loji nuklear tersebut, tapi tak berjaya memusnahkannya. Adalah punah sikit sebanyak je, sikit je. Tapi setahun kemudiannya, tahun 1981, Israel melancarkan serangan ke atas loji nuklear Osirak ni, Soho juga ni. Operasi Israel ni, daripada Israel dia dapat jet dia pergi ke Iraq dan dia bom loji nuklear tu, musnah program nuklear Iraq. Tu tak kira bantuan spare partnya, bantuan technician, teknikal dan sebagainya lah. Sebab jual senjata ni tidak jual senjata saja, dia akan jual sekali dengan spare partnya, nasihat backing-nya lagu mana, teknikalnya dan sebagainya lah, supaya beli kereta lah, maintenance lepas pada tu. Jadi ada ni kerjasamanya, menyekat perkembangan kebangkitan Islam dan mengubah hala tuju Islam ni. Kemudian pengarang kata telah berlaku dalam sejarah ni banyak kali dah. Syiah ni duk tolong orang kafir menentang orang Islam. Jadi dia pun marilah beberapa contoh. Dia kata pertama, golongan Syiah itu mereka telah membantu Holandiyin. Holandi ni Belanda, menguasai daulah Ya'ribah, daulah Ya'rubi di timur semenanjung Tanah Arab. Itu dia sebut. Jadi dia kata Syiah membantu Belanda menguasai negara daulah Ya'rubi di timur semenanjung Tanah Arab. Ya'rubi ni kerajaan di Oman. Dia pun sebentar ya, tak lama, 100 tahun lebih gitu ya. Cuma kok biasa kita dengar lah, Oman ni dia banyak perang dengan Portugis sebenarnya. Jadi Ya'rubi ni dia berlawan dengan Portugis. Cuma pengarang ni tulis Holandi, wallah alam lah. Dia banyak perang dengan Portugis. Dan akhir sekalinya Syiah Iran lah, Parsi masuk campur. Tapi masuk campur pun sebab berlaku kelemahan di kalangan Ya'rubi ni sendirilah. Oman ni, orang Oman ni sendiri, berlaku balah, berebut kuasa sama sendiri. Adalah jepuk, panggil Parsi masuk campur. Masa tu di bawah Nadir Shah. Kan Nadir Shah ni kira habis dah zaman Safawi, tapi kesinambungnya lah. Kalau kita baca sejarah ni, kerajaan di Parsi ni lah. Jadi Nadir Shah mari 2-3 kali, beberapa kali, sehingga akhir sekali jatuh kerajaan Ya'rubi ni. Itu yang pertama. Yang keduanya dia kata ini Nasiruddin At-Tusi. Dia telah menggalakkan hulagu untuk menghancurkan, menamatkan khilafah Abbasiyah. Jadi Nasiruddin At-Tusi ini lebih sohor dengan saintis lah. Kan kita biasa baca kan, saintis Islam majoritinya daripada Iran. Dah ada hak Syiah lah, ada daripada kalangan Syiah.
Antaranya Nasiruddin At-Tusi ini sendiri. Dia ni asalnya Ismaili, Syiah Ismailiyah. Tidak Syiah Imam 12 asalnya. Dia ni Batiniyah lah. Ismaili ni Batiniyah, Syiah Ismailiyah. Kalau awal-awal kitab ni mukaddimah itu dia sebut Ismaili ni Imam 12 pun kata kafir. Tapi sama-sama dia tu dia boleh baik lah, dia boleh tolong kalau nak balas dengan orang Sunni. Nasiruddin At-Tusi ni dia kata menggalakkan hulagu untuk menghancurkan, menamatkan kerajaan Khilafah Abbasiyah. Tusi ni dia Nizari Ismaili ni dia ada kuasa lah dulu di kawasan apa ya, tak ingat nama tepat. Tetapi kawasan alah ke timur tu lah, kawasan alah ke Parsi lah, Iran gitu. Mereka ni ada kuasa, ada kota dia, ada kubu gitulah. Dia ada kekuasaan di sana. Tapi dihancurkan oleh Mongol. Di bawah Hulagu. Hulagu ni anak cucu kepada Genghis Khan. Jadi dia ditangkap oleh kuasa Mongol. Tapi lepas pada tu dia sendiri menggalakkan lah, memberi galakkan supaya Hulagu menamatkan, menghancurkan Khilafah Abbasiyah. Dan dia ni sahulah akhirnya kemudian sebagai Syiah Imam 12. Yang ketiga, pengarang mengatakan ini contoh lagi yang kata Ibnul Alqami. Ibnul Alqami mengkhianati khalifah dia sendiri dan membantu At-Tatar, Mongol lah, maksud dia Mongol sini, untuk menguasai kerajaan Abbasiyah. Ibnul Alqami ni sahu dalam sejarah dia ni menteri Abbasiyah, dia Syiah, menteri Abbasiyah. Jadi dulu ni baiklah Sunni Syiah ni baik gini mau siapa kelantik Syiah jadi menteri. Abbasiyah ni kerajaan Sunni. Tapi banyak orang-orang dia ni daripada kalangan Syiah. Bahkan ada siapa ke jadi menteri ni Ibnul Alqami. Tapi dia sendirinya khianat. Dia buat hubungan dengan Mongol. Dia pergi kecek dengan Mongol. Jadi dia kecek dengan Mongol, dia kata dia akan tolong Mongol. Dia balik jumpa khalifah, dia kata dia tolong dah. Dia kecek kira dah dengan Mongol. Mongol tak akan kosek dah kita, ataupun Mongol akan buat baiklah, tak akan bunuh kita, tak akan buat jahat kita. Jadi talai dua muka lah ni. Dan akhir sekali terbukti bila jatuh Khilafah Abbasiyah, dia dilantik sebagai ketua juga. Mongol lantik dia. Pasal orang berjasa ni, kalau tidak kerana Ibnul Alqami, tidak mudah untuk Mongol menguasai Abbasiyah, menjatuhkan Baghdad ni. Dalam sejarahnya masyhur lah, Mongol menjatuhkan Baghdad ni, dia bakar, dia bunuh habis orang. Bahkan khalifah sendiri pun dia bunuh juga. Cuma ada sebahagian sumber mengatakan Mongol ni tak boleh lah dalam tradisi dia ni membunuh orang-orang hak berdarah mulia ni, raja-raja ni tak boleh dibunuh. Jadi cara dia lagu mana? Dia kata dia gulung, dia tak khalifah dalam permaidani, kapek dia gulung dan dia pijak dengan kuda sampai mati. Jadi tidak menumpahkan darah lah, mati gitu. Itu beberapa sumber lah ada sebut dibunuh dengan cara yang lain. Jadi tu contoh yang ketiga. Dan cerita ni masyhur lah, Ibnul Alqami mengkhianati khalifah sehingga ke saat-saat akhir dah perang dah Mongol dengan khalifah ni. Kalau kita kira kat tak percaya dah ke Mongol, kalau kita kelawan Mongol. Tapi dia lagi Ibnul Alqami gaya ke khalifah, relax khalifah. Kita kecek kira dah. Memang dia suruh kita, tapi kawan kecek kira dah dengan Mongol ni, dia akan spare khalifah ni. Dia tak akan bunuh khalifah. Khalifah masa tu siap-siap nak lari dah. Ambil harta dia, ambil anak beranak, kerabat-kerabat dia untuk lari dah daripada Baghdad. Tapi yang kecek ke Ibnul Alqami ni kata jangan, tak payah lari, kita kecek kira dah. Akhir sekali dia bunuh khalifah. Itu pengkhianatan yang besar lah. Contoh yang keempat, dia kata ini Hasyashun cuba untuk membunuh Salahuddin, iaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Hasyashun ni ada yang kata perkataan assassin dalam bahasa Inggeris tu, pembunuh tu mari daripada ni lah, Hasyashin, daripada pokok. Dia ada aliran Batiniyah juga, Ismaili, aliran dia ni Nizari lah, Nizari Ismaili. Pokok dia ni supaya tadi kita sebut tadi, dia ada kubu-kubu, dia ada kota dia, benteng mereka. Dan mereka ni specialnya dia ada pasukan pembunuh, dia kata killer squad. Dia ada pasukan ni dilatih untuk membunuh. Jadi dia kata seorang ke
2-3 orang ke, atau beberapa orang untuk membunuh. Dan beberapa kali mereka cuba membunuh Salahuddin. Selain daripada tu, gubernur, pemimpin ramai lah dibunuh oleh mereka ni. Ada dibunuh tengah semaya, di masjid. Ada yang dibunuh pada hari Jumaat, sehingga ke orang kafir sendiri sebut, dia kata dibunuh pada hari yang mulia, di tempat yang mulia, di tempat mereka beribadat kepada Tuhan mereka. Dia bunuh juga pemimpin dia. Gitu. Jadi Hasyasyi ni amat ditakuti oleh pemimpin-pemimpin masa tu. Dia lebih kurang macam ninja lah. Pandai, nyelik, tak dikesek, lepas tu pergi bunuh orang. Jadi tu contoh-contoh yang disebut oleh Said Hawa menunjukkan pengkhianatan golongan Syiah sepanjang sejarah. Jadi dia kata tafsir lah berlaku gini. Sejarah membuktikan banyak kali dah berlaku benda-benda lagu ni. Kita tafsir dah berlaku. Tapi kan Khomeini mari timbul semula isu ni, dia kata. Jadi kata banyak kalilah juga berlaku mana orang Syiah ni menzahirkan zahir jiwa mereka ni lebih kepada orang kafir untuk melawan orang-orang Islam sendiri. Dan kita berharaplah supaya tidak berlaku lagi, tidak berulang lagi benda-benda lagu ni. Tetapi muncul kembali dengan Khomeini dan juga pengikut-pengikutnya, dia kata. Jadi muncul pecah balik, perang balik, balah balik. Dan dia kata cinta kepada bangsa Arab ni sudah tersemai di dalam fitrah orang-orang Muslim, orang-orang Islam. Tetapi kebanyakan orang Syiah ni, mereka tidak dapat menyembunyikan kebencian mereka kepada Arab, kepada orang Arab. Terutamanya orang Syiah dari kalangan orang Parsi. Pasal orang Parsi ni sepanjang sejarah mereka ni, kerajaan mereka besar, agung, hebat. Banggalah orang-orang Parsi ni, orang yang mempunyai kemuliaan, kebanggaan. Tapi kerajaan mereka dijatuhkan, dihancurkan oleh orang Arab, oleh Umar Al-Khattab. Jadi mereka ni ada sikap benci, prejudis kepada orang-orang Arab ni. Jadi dia kata orang Syiah ni sepanjang sejarah memang dia tak boleh nak menyembunyikan, tak boleh nak susuk dia benci pada orang Arab. Lebih-lebih lagi orang Syiah berbangsa Parsi. Jadi ramailah dia kata daripada kalangan-kalangan Syiah Parsi ni yang menjadi pendakwah, pendukung pada perkauman ni, yang dipenuhi hasad dengki kepada semua perkara-perkara yang berkaitan dengan Arab dan juga orang-orang Islam. Dan kita menyangka bahawasanya perkauman ni, asabiah, ta'assub ni sudah pun tamat, tak ada dah lah ni. Tetapi Khomeini telah membangkitkannya kembali, dia kata. Jadi dengan demikian berkumpullah pada Khomeini itu akidah kepercayaan yang syaz, yang pelik, dan juga pendirian sikap yang pelik juga. Maka hiduplah balik benda-benda yang pelik, yang syaz dari segi akidah dan juga pendirian tadi dalam jiwa mereka. Dan semua ni di atas nama Islam. Atas nama Islam. Jadi dia kata atas dasar ni lah maka Khomeiniah ni satu bahaya, satu benda yang bahaya yang menghancurkan umat ini. Tidak patut bagi ahli-ahli pemikir untuk senyap tak waga bergapo terhadap aliran ni, ajaran ni, terhadap ajaran ni dan juga terhadap tujuan mereka yang kotor dan juga kaedah-kaedah, cara-cara mereka yang dipenuhi tipu daya. Dan telah muncullah, zahirlah pendirian-pendirian Khomeini yang syaz, yang pelik ni dalam beberapa perkara yang sudah sampai masanya untuk kita mengambil perhatian terhadapnya dan mengambil berat, ambil bahaya. Dan ini antara beberapa perkara yang bahaya pada sikap dan pendirian mereka. Dia pun nak rakyat lah. Jadi inilah mukaddimah yang diberi oleh Said Hawa berkenaan dengan pendirian Syiah yang bahaya ni. Dan orang kita di dunia Islam itu, sejarah kita sebut tadi tu banyak berlaku di Timur Tengah. Tepat dia pertembungan antara Sunni dan Syiah sepanjang sejarah di kawasan dia. Tempat kita ni jarang berlaku benda gini. Dan orang-orang tempat kita ni kurang mengenal apa Syiah ni. Tak kenal mana, tidak biasa mana dengan Syiah ni.
seperti mana orang kita tak biasa dengan komunis sampai dulu. Tak biasa dengan komunis ni, sehingga ke komunis cuba menguasai tanah Melayu, tak mendapat sambutan orang ramai. Akhir sekali mampu begitu ya komunis. Sehingga ke komunis terpaksa buat cara barulah. Begitu juga Syiah ni, dulunya tidak dikenali, tak seorang kita tak biasa pun. Tapi disebabkan berlakulah benda-benda yang berlaku disebut oleh Sayyid Hawa ni, kita boleh tengok mula muncul, betul lah ada kesan dia, mula muncul golongan yang tak pernah kenal pun Syiah ni, tapi nak jadi ke Syiah juga, jadi minat ke Syiah. Dan beberapa hari ni kita boleh sebut contohnya, nampak banyak kali dah sebenarnya nampak, tapi sehari dua ni disebabkan ada isu seorang ni, seorang ustaz yang tidak ahli lah dalam bidang hadis, mengulas berkenaan dengan hadis, mengatakan bahasanya hadis-hadis ni zon saja, barang tak tentu, tak boleh nak pegang dengan yakin, boleh jadi kecap lawak perawi, dia kata. Boleh jadi betul, boleh jadi salah, tak tahu mana sah betul di sisi Allah Ta'ala, tak tahu. Jadi nampak naik selalu naik angin puak-puak anti hadis ni, puak-puak anti hadis naik angin. Hak anti hadis sendiri pun mari ulah isu ni. Dan puak-puak Syiah sendiri pun naik angin juga. Syiah jadian ni lah, hak tak pernah ada, tak pernah orang cara apa Syiah sebelum-sebelum ni, tapi dengan sebab lepas revolusi Iran ni, usaha-usaha mereka untuk menyebar luas kepercayaan mereka tu ada. Kalangan orang Melayu sendiri makin ramai, mereka pun naik angin juga, nak ulah juga isu ni. Jadi belaga angin lah, belaga angin kita dengan ustaz lagu ni kenal kita jadi molek ni, apakah ulah pokok dia mula memunculkan diri, kita pun boleh nampak dengan jelas. Mula muncul pokok ni, mulalah kata aja lah tu, kena belaga angin kawan. Jadi dia pun ulah pula, dia kata. Jadi perselisihan selama ni dalam kalangan para sahabat ni, gitulah dia kata. Hak mana betul? Hak kata sahabat perang, hak duk celah ahli semua tu. Betul ke salah? Betul ke salah? Dia main gitu juga. Ramalah pokok dia pun duk ulah-ulah lagu tu lah juga. Adalah beberapa nama tu kita malah nak rakyat lah, nanti pakai pergi cari pula. Tapi nama jadi minat dia cari ke pokok dia pula. Tapi ada beberapa orang, kalau ada hak tahu tu tahulah. Ada kecek benda-benda lagu ni. Jadi bola tanggung lah. Cuma kita nak rakyatnya ada. Pokok ni mula muncul. Sebut lagu tu. Sedangkan merekanya asalnya Sunni. Tak kenal-kenal apa Syiah. Tidak kata dilahirkan dalam Syiah. Tapi dia jumpa, dia temu benda tu. Dan dia pegang dengan benda tu. Jadi mereka cuba menggunakan isu tak ni, menggunakan bola tanggung yang ditinggal oleh kawan tu tadi, untuk mempertikaikan, untuk meragukan orang-orang Sunni. Kena dengan dia pasal dia, kita baca dah sebelum ni, Syiah tak percaya, tak pegang hadis. Sebab bagi mereka sahabat-sahabat sudah murtad. Beberapa orang saja tak murtad, jadi tak boleh pakai hadis ni. Tak pakai hadis. Tiba-tiba orang mari gitu, belaga angin, dia suka dia. Pakak sokong, pakak sebut, betul-betul. Dia sebut hak dia, ambil peluang nak sebut hak dia. Jadi kalau kita nak kecek uduh kan, nak bodoh ke tu, mana nak bodoh ke, dia nampak orang tengah pening, dia pun nak mula nak cocok jarum-jarum dia, nak meragukan orang, nak cuba yakinkan orang. Inilah orang kita nak royak selama ni. Inilah kita royak dia mau tak percaya, tengok. Sama orang Sunni sendiri pun sebut lagu tu. Dia mula nak cocok jarum dia. Jadi pokok ni dia terpening dah. Dia nak pening orang. Dia pening sebenarnya. Dia pun tak tahu. Dia belajar ni untuk lawan Sunni, hujah-hujah Sunni. Jadi dia dah lekat ada kepeningan. Dia cuba nak heret orang supaya pening supaya dia juga. Pada sekat dia memang sudah lah pening. Tak sudah heret orang lain pening lah. Tak sudah bodoh orang lain. Jadi kemudiannya Syekh Hawa membawa mari beberapa contoh lah. Pendirian yang dia pada dianya pendirian yang pelik, tak kena, tak sepatut berlaku. Jadi hari ini kita akan tengok yang pertama saja dulu. Yang pertama dia kata sikap ingin menguasai, ada jiwa nak menguasai dunia Islam dan juga cuba mengubahnya menjadi Syiah. Cuba ubah jadi Syiah, cuba memasukkan pengaruh Syiah kepada dunia Islam.
nak kuasai dan nak menyebarkan Syiah dalam dunia Islam. Ni sikap pelik yang diambil oleh orang-orang Syiah Khomeiniah ni. Jadi bertentangan dengan kata-kata Khomeini yang disebut awal-awal itu oleh penulis. Khomeini kata kita nak bersatu, kita nak baik, kita nak melawan musuh Islam. Tapi kalau munduk nak kuasai negara-negara Islam, nak mensyiahkan negara-negara Islam, ni akan menimbulkan masalah sesama orang-orang Sunni dengan Syiah. Kalau nak balah, pergi Syiah ke orang kafir ni. Pasal duduk Syiah ke orang Sunni lah. Pergi dakwa apa? Orang-orang kafir. Tapi hak berlakunya cuba menguasai negara-negara Islam. Begitu juga mereka kata nak lawan Israel. Pergi perang Israel lah. Tapi sepanjang sejarahnya berlaku banyak campur tangan yang dilakukan oleh Iran terhadap negara-negara Sunni yang lain. Jadi pengarang kata apa yang berlaku di Turki dan di Lebanon dan di Syria dan di benua India dan juga peperangan Iran dan Iraq dan juga propaganda mega, propaganda secara besar-besaran dan juga harta-harta yang dicurahkan oleh Khomeiniah, ini semua adalah mukaddimah kepada penguasaan mereka. Mukaddimah untuk melebarkan sayap, melebarkan pengaruh Syiah yang pelik, yang ganjil ni ke atas umat-umat Islam. Kemudian dia orang main contoh lah, banyak contoh. Yang pertama, dia kata harakatul amal, pergerakan amal. Dulu Syiah di Lebanon, dia ada beberapa pergerakan, mungkin orang tak ada kenal amal ni, sebab dia dulu lah, zaman 80 dulu suhu amal, dia asas-asasnya. Kemudian Hizbullah baru mari. Tapi hari ininya Hizbullah lebih berpengaruh, amal tu sepuluh tak ada. Tapi dulu masa awal-awal, saya awal kata amal dan Hizbullah berganding bahu untuk menguasai orang-orang Palestin di Lebanon. Dia bila berlaku krisis dengan Israel ni, Israel rapah tanah orang Palestin, ramai orang Palestin lari. Antara tempat dia lari adalah pergi ke Lebanon. Jadi ramai orang Palestin topok di Lebanon. Ada pergi Jordan, ada pergi ke Mesir dan sebagainya. Jadi di Lebanon berlaku peperangan sama dia antara orang-orang Palestin yang lari ke Lebanon, orang amal dan Hizbullah Syiah ni. Dan banyak lagi lah grup-grup lain, ada grup Kristian pada, boleh tengok, boleh baca berkenaan dengan peperangan saudara di Lebanon. Pakai Lebanon ni sampai hari ni tidak aman, tidak selesai. Jadi dia kata amal dan Hizbullah ni berganding bahu, membantu untuk mengalahkan Palestin, orang-orang Palestin di Lebanon dengan bantuan Syria. Syria pun masuk juga. Di Lebanon tu sendiri ada puak-puak dah. Syria pula masuk, askar Syria lagi masuk campur tangan sana. Itu tamu dia kata, nak menunjukkan orang-orang Syiah ni ada kepala otak nak menguasai negara-negara Islam. Yang kedua, ini amal pula dia kata bekerjasama dengan Syria untuk membersihkan orang-orang Sunni di Beirut. Ini kita boleh tengok, boleh baca jugalah. Tapi ni jarang orang sebut ni, topik ni. Gapo Syria buat dengan kerjasama proksi-proksi dia di Lebanon terhadap orang-orang Sunni di Lebanon. Ini sampai hari ni luka yang berdarah. Bukti dia, orang Sunni dengan Syiah di Lebanon ni antara yang paling kuat bala. Sampai hari ni. Kalau tanya apa, semua kaitkannya zaman 80 dulu. Perang dulu. Luka yang dalam. Tak boleh nak ubah, tak boleh nak baki sampai hari ni. Campur tangan Syria ni lah, campur tangan Syria dengan kaki-kaki dia ni, kaki tangan dia terhadap perang saudara di Lebanon. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini golongan Nusairiyah di Tripoli, Lebanon. Golongan Syiah Nusairiyah di Tripoli, Lebanon, bukan Tripoli di Libya lah. Di Lebanon ada juga nama Trablus. Mereka bekerjasama juga dengan Nizam As-Suri, kerajaan Syria. Hampir Bashar Assad lah, keluarga Al-Assad. Assad tu sendiri pun Nusairi lah, Syiah Nusairi. Syiah yang dikapirkan oleh Syiah Himar 12. Mereka bekerjasama dengan kerajaan Syria. Sudah mula lah sama-sama Nusairi untuk membersihkan kuasa orang Sunni di Tripoli. Ini pun samalah
antara benda yang menyebabkan luka Sunni Syiah di Lebanon amat-amat dalam sehingga sampai ke hari ini. Dan kalau nak tengok ada dokumentari lah bab ni, My Neighbors, My Enemy, jiran aku, musuh aku, di YouTube ada. Masalah lah buat dia dokumentari, kita muram orang sana, perspektif orang Sunni, perspektif orang Syiah. Masing-masing kata kita tak sepa kita tak si anak-anak kita besar dengan keadaan gini, kita tak si anak-anak kita meneruskan hidup seperti mana kita ini, tapi dalam masa yang apa apa tu loh, sambung moga luka yang terlalu dalam tak nak ubah dah. Masing-masing kata nak masa depan yang baik untuk anak-anak generasi akan datang, tapi situasi lagu tu lah. Ada yang menyalahkan orang politik lah, semua benda-benda ni orang politik belakang dia kata. Tapi benda yang tak boleh nafi lah, Sunni Syiah Lebanon ni di Tripoli dan sebagainya memang parut. Bahkan di setengah-setengah tempat teruk lagi perang dia ni, permusuhan ni, sehingga ke pernah dulu ada ceramah. Dia ada satu tempat tu nama Babut Tabani. Orang sini memang perang kuat antara Sunni dengan Syiah, fanatik lah kita kata, orang semangat perang lebih pada orang lain dalam bab Sunni Syiah ni. Jadi ada ceramah sekali tu, orang buat ceramah hak Sunni lah buat. Jadi speaker ceramah nak ceramah ni ada hak dia cacah. Hak dia cacah ni kan payah orang duduk belakang tak nampak lah. Dia cacah macam kita lah, ada program ke gapo, ada tayangan ke gapo. Kalau sekolah mula budak-budak akan marah lah, hak depan tu duduk. Jadi hak depan tu dia tak nampak lah, orang depan dia tinggi, dia bang-bang cacah, hak belakang dia pula marah. Duduk hak depan tu. Jadi supalah masa ceramah tu ada hak cacah-cacah. Jadi orang suruh duduk tak jadi. Jadi penganjur pun ayat ke penceramah suruh ayat tu. Jadi penceramah katalah hak ada cacah-cacah tu minta duduk. Ni mesti pokok mari daripada Babut Tabani ni kata. Mesti pokok tu ni hak jenis balong Syiah parut telajuk. Jadi bila kita nak ceramah bab ni enggak naik angin dia orang cacah siapa. Tu situasi sanalah, boleh tengoklah bagi hak mana-mana nak tahu lebih lanjut lah. Kemudian yang keempat dia kata ni Syria An-Nusairiyah. Kerajaan Syria yang ditunjangi oleh Nusairi ni cuba menghancurkan kekuasaan Sunni di Turki dengan cara membantu golongan kiri, iaitu PKK lah, Kurdis antaranya, golongan kiri, golongan komunis yang ada di Turki, dan juga golongan Armenia, orang Armenia. Jadi kerajaan Syria tolong pokok ni musuh pada Turki. Tapi hari ni terbalik, situasi ni terbalik. Turki pula nak jaga kepentingan dia ni, yogi pula masuk ke utara Syria. Alasan dia lawan apa-apa ni lah, nak mengelakkan apa-apa ni. Dan juga Nusairiyah Syria juga membantu susung orang masuk dalam parti-parti ekstrim. Di Lebanon ni banyak parti-parti halu ekstrim lagu ni. Yang kelima dia kata ini juga Syria bekerjasama dengan Iran, membantu satu sama lain dalam segenap segi semua perkara, ekonomi, ketenteraan dan sebagainya lah, banyak perkara. Bahkan hak ni sampai hari ni sebenarnya, bahkan hari ni jelas lagi selepas daripada peperangan Syria tu, jelas nampak kerjasama Iran dengan Syria. Iran antara hak kuat sekali backup Syria. Bila dia tak cakap nak tolong Syria, dia ajak Rusia pula masuk sekali tolong. Noya sesungguhnya membantu ni. Begitu juga Syiah di India. Begitu juga masuk dalam parti-parti di India ni, banyak parti ada juga parti-parti Syiah ni untuk menguasai Pakistan. Dia juga menyokong supaya Iraq kalah. Sokong Iran lah, nak supaya Iraq kalah dalam peperangan dengan Iran. Semoga Allah Ta'ala tidak mengizinkannya. Sehingga kan mereka ni ancaman Iran, Syiah di Iran ni melebar ke seluruh pelosok teluk, bahkan sehingga ke sampai ke semenanjung Tanah Arab. Masa dia tulis ni tak nampak mana, tapi hari ni kita boleh kata memang Iran caput tangan di banyak tempat dah. Di Lebanon, di Syria, di Bahrain, mana lagi, Yemen, banyak tempat dah. Jadi dia kata semua ni sekali untuk menguasai
dunia Islam. Bermula daripada India sehinggalah ke Iran, sehingga ke Iraq, sehingga ke Syria, sehingga ke Lebanon, dan sehingga ke sebahagian semenanjung Tanah Arab, sehinggalah ke Turki. Dan seterusnya dikata Libya juga bekerjasama dengan mereka ni untuk membentuk blok kuasa baru bersama-sama dengan Iran dan juga mana-mana golongan mereka lah, seperti Israel ke, mungkin dia tulis masa tu isu tadi lah, ada kerjasama Israel dengan Iran. Tapi secara umumnya kita boleh nampak saingnya lah, Iran dengan Israel ni saingnya. Dan juga kuasa-kuasa lain untuk menguasai dunia Islam. Jadi daripada sini dia kata, bagi kita tidak dapat tidak, berkenaan dengan peperangan Iran dan Iraq ni, pendirian kita hendaklah nak supaya dihentikan peperangan ni. Perang Iran Iraq mesti dihentikan. Itu pendirian tidak dapat tidak, kita kena pegang. Jadi maksudnya dia tulis buku ni, Syekh Hawa tulis ni masa ni perang Iran Iraq tengah berlangsung lagi, tak sudah lagi. Kerana menghentikan peperangan ni adalah satu cara untuk menghentikan ketamakan Khamainiyah dan juga kegilaan kuasa mereka untuk menguasai umat Islam. Tidak dapat tidak, kita kena berpegang dengan pendirian supaya peperangan itu dihentikan. Kerana peperangan itu salah satu isyarat, salah satu tanda-tanda Khamainiyah ni nak menguasai umat Islam. Jadi ke mana kita kena hentikan peperangan tersebut. Dengan menghentikan peperangan tersebut, kita dapat menyekat ketamakan dan juga kegilaan kuasa mereka untuk menguasai negara-negara Islam. Kita baca yang pertama ialah hari ni. Seterusnya tu kita baca lain kali insya-Allah. Jadi sininya hari ni kita boleh kata Syekh Hawa ni sebut secara agresif dah lah. Kali sebelum ni dia lebih kepada akidah. Dia kait benda-benda hak dulu Syiah pegang hak tak betul dulu. Khomeini duk pegang lagu tu juga. Dan dia telah dedahkan banyak pada kita pendirian-pendirian Khomeini melalui buku-buku dia sendiri. Di mana Khomeini ni bukannya Syiah biasa aja. Bukan Syiah biasa ataupun seperti mana Syiah jadi di Malaysia ni. Berjinak-jinak dengan Syiah. Dia tak kenal lagi Syiah setara mana Khomeini ni sendiri. Khomeini ni pegang seperti mana Syiah lama-lama dulu duk pegang dah. Bahkan sehingga ke tahap benda yang teruk lah bagi kita hanya macam imam, percaya imam maksum, percaya imam ni lebih daripada Nabi lagi kedudukan dia, besar pada Nabi lagi imam-imam dia. Khomeini pun lagu tu juga tulis dalam kitab-kitab dia. Jadi sebelum ni Syekh Hawa tulis benda-benda lagu tu. Jadi hari ni dia masuk pendirian Khomeiniah dah. Jadi Khomeiniah ni buat gapo? Inilah kait hak barulah sikit. Kait pada dunia Islam pada hari ni lah, tahun 80-an ni. Gapo berlaku? Kalau kita baca tak ni pun kita dapati saya awal tulis ni perang Iran Iraq tak habis lagi. Duk perang lagi. Jadi dia duk royak dah. Saya awal dah sebut dah bahayanya kalau kita tak sekat awal-awal, kalau kita tidak ambil peranan untuk menjelaskan kepada orang Syiah ni sikit. Jaga apa dia sebut ni kekal berlaku berterusan sehinggalah ke hari ni. Bukan kata zaman dia saja berkekalan. Banyak contoh yang mari tadinya, contoh di Lebanon banyak. Dia sebut Lebanon beberapa perkara apa Syiah buat di Lebanon, dan benda tu memang kekal sampai hari ni Lebanon. Itulah hak contoh besarnya. Cuma dia tak tahunya Yaman. Yaman nak berlaku lagu ni juga dia tak tahu. Hari ni berlaku. Iran membantu Houthi. Ada bantuan. Ada kapal-kapal yang dihantar bekalan harta ke Yaman. Ada hak berjaya disekat oleh KJL. Hak di sepanjang itulah ada KJL Oman, ada Yaman. Berjaya sekat, cek-cek bawa senjata daripada Iran nak pergi ke Yaman. Jadi hak tu dia tidak sebut sini, dia tak tahu. Tapi kalau kita boleh agaklah apa hak disebut oleh Syekh Hawa ni, memang tak pelik lah kalau berlaku pun dia akan kata memang kita sebut dah, kita isyaratkan dah.
Cuma dia tak tahu nak berlaku. Tapi apa dia sebut ni, di Lebananya, di Syrianya, di Turkinya masih berproses sehingga ke hari ini. Cuma Turki ni lain sikit lah. Turki ni, Syria, dia sebut sini Syria membantu musuh-musuh Turki. Di selatan Turki ni ada orang Armenia, ada orang Kurdish. Jadi dia tolong buat musuh tu. Musuh kepada musuh aku, sayang aku. Itu kaedah dari politik. Jadi Syria ni mungkin dia tak sepala dengan Kurdish, mungkin dia tak sepala dengan Armenia, tapi disebabkan pokok tu musuh dengan Turki, Turki tu musuh dia juga, yang dia perlu lemah ke Turki ni. Jadi dia tolong musuh pada Turki. Dan Turki pula tindak balas dia hari ni. Kalau kita tengok kat sekali tengok Turki jahat hari ni. Pasal Turki ni menceroboh dari segi undang-undang antarabangsa pun salah, dari segi etika pun salah. Dia nyetak dengan alasan untuk menyekat Kurdish. Di selatan Turki tu ada dah Kurdish. Di utara Syria ni pun ada grup lain pula Kurdish ni. Jadi untuk menyekat pokok Kurdish ni, untuk menentai Turki ni, jadi Turki atas ke dia. Seperti mana kita tahulah, di utara Syria Turki masih ada sana. Berlaku panjang lah kena cerita tu jadi pening kepala. Kait berselerak lah dengan Rusianya lagi, dengan Israel duk serah lagi, pening kepala jadi. Tapi kuliahnya poin yang nak disebut oleh Said Hawanya, dia kata Syiah ni, Khomeiniah ni, revolusi Khomeini, Khaja'i Khomeini, kefahaman aliran Khomeiniah ni, dia ada beberapa pendirian yang pelik. Antaranya ialah dia nak menguasai dunia Islam, dan dia cuba menjadikan cuba menyebarkan ajaran Syiah kepada orang-orang Sunni. Jadi hujah bukti yang dia bawa ialah gapo sedang dan telah berlaku pada zaman dia. Dalam mukadimah tu dia sebut lama lah. Dia sebut cerita-cerita zaman dulu lah. Tu pun dia tak sebut banyak lagi. Qaramitah ke, Qaramitah ni teruk lagi. Syiah Qaramitah ni, mereka seram Mekah, bunuh para haji, lapah Hajar Aswad lari. Dan lama bertahun-tahun orang tak buat haji, takut tak selamat. Lah ni lah baru selamat semula. Tu banyak lagi lah contoh-contoh Syiah, masalah dia kan. Tapi tu hak lama. Di hari ni dia nak kukuhkan dakwah dia bahasa Syiah Khomeiniah ni nak menguasai negara Islam. Dia beri contoh-contoh tadi. Di Syrianya, bekerjasama dengan Syrianya, masuk capur di Lebananya. Syiah di Lebanon lagu mana buat, Syiah di Syria ke apa buat. Dan juga dia ada isyaratkan juga di India. India ada sebut Pakistan tadi. India dengan Pakistan ni lagi lama berkenaan dengan Syiah ni. Sebelum revolusi lagi, orang India Pakistan ni ada dah pengalaman Sunni Syiah. Pasal lama dah benda tu berlaku tempat dia. Dan masih berterus sehingga ke hari ni. Dan masih lagi berlaku pembunuhan. Jadi seperti mana kita sebut awal-awal itu, isu Syiah ni dia ada khilaf, ada beza pandangan. Nak buat lagu mana Syiah ni? Kita tahu dah semua Sunni kata Syiah ni terkeluar dari Sunnah wal Jamaah dah, menyeleweng dah, punah dah. Tapi lagu mana kita nak hubungan dengan mereka? Lagu mana pendirian kita dengan orang kafir pun boleh ada hubungan? Lagi mana Syiah ni? Situ jadi khilaf tu. Ada kata tak boleh. Bahaya apa-apa ni. Saya Hawa ni salah seorang yang pergi lagu tu. Waktu hidup orang contoh bahaya ni. Dan apa dia sebut ni, betul berlaku sampai hari ni. Ada sebahagian lain berpandangnya kena buat takrib, kita kena cuba berunding lah, cuba kecek kira. Tapi takrib ni hari ni macam tak bunyi mana dah. Awal-awal dulu, mula naik revolusi tu, banyaklah takrib. Bahkan Yusuf Qaradawi sendiri pun antara menyokong takrib. Kemudian dia tarik balik lepas pada berlaku perang Syria ni lah. Jadi ada nak pada takrib lagi. Cuma kemudian ni tak bunyi mana dah. Pasal mungkin berlaku perbalahan ni memuncak Jadi suara-suara nak pada takrib tu tergelar. Jadi orang tak sokong mana. Orang pandai buruk juga. Mungkin lagu tu lah. Tapi apa berlaku tu telah berlaku lah. Sampai kali ni lah peperangan dan sebagainya. Jadi yang kita sebut tadi, India, Pakistan ni masih berterus sehingga kali ini, dan masih berlaku bunuh-membunuh di antara mereka. Di negara-negara Arab, benda-benda macam saat ini kurang sikit berlaku.
Berlaku pun jari-jari bermusing. Macam di Lebanon berlaku sebab perang saudara Lebanon. Lepas pada habis perang tu, ada beberapa tempat sajalah di Trablus dan sebagainya hak masih berterusan permusuhan Sunni Syiah ni. Ada pun tempat lain macam senyap, reda, macam tak bunyi mana. Sehinggalah baru-baru ni perang saudara di Syria tu lah, nak jatuh Asad tu, barulah naik mula, kecek mula. Syekh Royin Rojih mari paksa ni kecek. Mungkin hati-hati Syiah ni, kami dulu baik dengan Syiah ni, duk bersaing, kita pun tak skor dia nak buat lagu ni. Apa-apa mungkin hati-hati, jangan termakai, jangan tertipu. Ada mereka mula kecek dengan lagu ni. Tapi orang di India, Pakistan memang lama dah. Ya dulu lagi sana bunuh-membunuh perbalahan ni antara Sunni Syiah lama dah. Sebab itulah kalau nak tengok fatwa Sunni Syiah ni, orang ulama-ulama India lebih kerah. Lebih kerah dan lebat ni. Dia sebut, dia tulis dah benda-benda Syiah tak betul sampai awal-awal lagi. Orang Arab ni baru lah ni lah, baru nak kecek pasal ni. Mereka awal lagi. Dan ramai ulama-ulama Sunni sana dibunuh. Dia jadi bunuh balas lah. Kalau ada ulama Sunni dibunuh oleh Syiah, adalah orang Sunni akan dibunuh ulama Syiah pula. Lepas dibunuh lagu tu. Jadi tu benda lagu tu tak berlaku lagi tempat kita. Walaupun bibit-bibit Syiah jadi yang macam tadi tu, mula naik angin, mula nak kecek, mula nak menzahirkan, mula menunjukkan keberanian mereka, tapi tak sampai tahap ni lagi. Tak berlaku seperti mana berlaku di India zaman dulu, India Pakistan, dan seperti mana di negara Arab pada hari ini. Dan kita sendiri pun berharap supaya tidak berlaku benda tu. Memang tak setuju Syiah, memang Syiah menyeleweng daripada ahli sunnah, memang Syiah tak betul, dan memang fatwa-fatwa di setiap negeri, majlis-majlis agama negeri memfatwakan Syiah ni terkeluar ahli sunnah, Syiah tidak dibenarkan, disebar dan diamalkan di Malaysia. Tapi kita tak usahlah sampai tahap supaya berlaku di negara India, supaya berlaku di negara-negara Arab. Kita tak usah berlaku bunuh-membunuh sesama kita kerana benda ni. Kalau boleh nak elok, jangan jadi benda lagu tu. Jadi rasa cukuplah setakat tu dululah hari ni. Panjang dah kita sebutnya berkaitan dengan pendirian pelik Syiah ni. Dan hari ininya pendirian dia tu nak menguasai negara Islam. Dan saya Hawa ni berpegang sungguh lah, meg-meg Syiah ni nak menguasai. Buktinya sikit-sikit. Mungkin ada di sana orang tak percaya lah, dia kata dok pun. Tapi itu tak apalah pandangan masing-masing. Tapi hak nampak zahir pada hari ini, konflik tidak dapat dielakkan lah. Tidak dapat dielakkan. Walaupun kita cuba mengelak pun akan berlaku juga. Kita nak cari salah orang pun, kebanyakannya orang salah politik lah. Di politik lah ni berlaku ni, buat gini. Tapi hakikatnya berlaku orang Sunni Syiah ni, orang biasa ni ramai dah mati ke benda ni. Jadi kalau ada orang cuba nafi ke apa tu, boleh sekadar nafi lah, orang tetap akan mati, konflik akan berterus. Jadi tidak dapat tidak, kena cari jalan untuk menghentikan benda tu juga. Ini juga setakat itu dulu. Aku qali hadza astaghfirullahalazim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.